Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang sudi menghadirkan diri dalam program Singgah Kejap at iLead pada pagi ini. Yang mana program ini dibawa khas kepada tuan-tuan dan perempuan dekat luar sana. Kita nak bual bicara berkenaan kerja-kerja belia di Malaysia. Kita selalu tahulah yang kita selalu dengar berkenaan kerja belia ni, selain daripada Kementerian Belia dan Sukan, di bawahnya juga terdapat Institut Pembangunan dan Kesyukuran Kepimpinan iaitu iLead, jabatan yang membawakan program ini kepada tuan-tuan dan perempuan di alam maya di dalam talian pada pagi ini. Program ini konsepnya adalah kita cuba nak menceritakan kepada tuan-tuan dan perempuan di belakang takbir tu siapa, apa yang dilaksanakan dan kaedah. Ini bukan satu platform yang mana kita akan bercerita berkenaan siapa yang di belakang takbir dan apa yang dilakukan dalam membantu pembangunan belia. Jadi untuk itu, bersama saya pagi ini, si cantik manis di sebelah kanan saya, saudari Amelia Jusniza binti Ahmad Jafri, daripada Negeri Sembilan, negeri yang struggle dengan COVID lah sekarang ni. Jadi untuk itu, cantik manis ini pernah dianugerahkan pada tahun 2017, tokoh belia wanita Negeri Sembilan, dan juga pada tahun 2020, tahun ini tempat kedua anugerah remaja perdana rakan muda. Jadi untuk itu dalam rang ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Waalaikumsalam. Okey, boleh say hi pada penonton-penonton dekat luar sana. Terima kasih meluangkan masa bersama kami 1 jam di program. Terima kasih sebab jemput saya. Baik, terima kasih juga kerana sudi hadir. Jadi untuk itu, untuk pagi ini kita punya topik, Cik Emilia, demi belia, paksa atau rela. Saya kira siapa yang menghadirkan di sini batang tubuhnya adalah orang yang sememangnya orang yang secara sukarela. Tapi kita boleh dengarlah cerita-ceritanya selepas ni. Jadi saya bagi sedikit ruang, ceritakan dulu kepada penonton kat luar sana nak kenal ni Cik Emilia ni. Boleh bagi sedikit latar belakang kepada penonton. Okey, terima kasih Kak Ayu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menonton. Nama memang yang diberi Amelia Jusniza binti Ahmad Jafri, tetapi lebih dikenali sebagai Mia. Saya memang dilahirkan di Negeri Sembilan tetapi kini menetap di Kuala Lumpur. Sekarang ni saya bekerja sebagai seorang pegawai perhubungan awam di Akademi Sains Malaysia. Tapi sebab dah kerja dekat KL, jadi duduk pun dah di KL lah. Tetapi masih lagi hati masih berada di Negeri Sembilan. Dan saya boleh katakan nak cakap tentang latar belakang di dalam Persatuan Belia tu, saya di dalam penlibatan saya dalam belia ni daripada umur 17 tahun lagi. Jadi daripada umur 17 tahun tu saya sebenarnya insan yang memperkenalkan saya dengan belia ni adalah memang seorang rakan saya. Nama dia Shida, tapi sekarang beliau tinggal di Mongolia bersama suami. Jadi dekat situ saya ingat lagi program pertama saya adalah program Y2Y. Kalau siapa yang orang belia dia tahulah program Y2Y itu apa. Jadi itulah bermulanya saya daripada program Y2Y. Saya ingat lagi buat dekat Labu Negeri Sembilan, Kak Yu. Jadi dekat situ semenjak tu saya memang saya join program tersebut dan saya memang tak menoleh ke belakang lagi dan saya terus aktif sampailah sekarang. Sampai daripada umur saya 17 tahun dan sekarang saya dah umur 28 tahun, masih lagi umur belia. Masih lagi umur belia dan daripada saya mulanya Persatuan Belia Tunggal dan kemudian saya mengenali MYC, saya buat Persatuan Belia bersama rakan-rakan saya, Persatuan Belia Warisan Perdana atau dikenali sebagai Perwada, dan kita gabungkan dengan Persatuan Belia Persatuan Kelab-Kelab Belia Malaysia. Sebab kalau nak tahu, Persatuan Kelab-Kelab Belia Malaysia ni atau lebih dikenali sebagai MAYC, Malaysian Association Youth Club ni sebuah badan yang mana dia gabungkan kelab-kelab tunggal. Jadi kelab-kelab tunggal ni kita tak payah nak tukar nama semua, kita ada identiti kita tapi kita gabungkan dan jadi satu suara besar. Yang mana kita bernaung di bawah satu MYC kebangsaan lah. Jadi saya dekat situ, saya memang masa saya umur 18 saya buat Persatuan Belia, saya join MYC, dan masa saya di universiti saya adalah join sebab MYC tak ada di universiti masa tu. Tapi sebab kita memang orang belia,
Jadi kita nak juga aktif masih dekat KL. Jadi kita join GPMS, Kampung Pelajar Melayu Semenanjung. Dan saya bila saya dah habis belajar, saya meneruskan perjuangan dalam MOIC. Sebab memang saya ni kalau orang nak kata memang daripada dulu, sebab rakan-rakan saya yang berada kat Negeri Sembilan tu memang kita memang orang kata darah MOIC lah. Kalau orang Toreh tu memang nampak lah darah MOIC. Jadi dan sekarang ni bila saya dah bekerja dan saya mula bergiat dalam NGO lah, NGO yang bukan pertubuhan belia juga, dikenali sebagai Brigad Negaraku lah, yang mana NGO tersebut kita mau fokus on buat program-program kebajikan. Macam tu lah kalau nak cerita sikit perjalanan tu. Cik Emilia berusia seawal 17 tahun. Macam mana okey kenal dengan Puan Syahidah yang dah pergi ke Mongolia tu lah. So macam mana pada usia 17 tahun, kalau diikutkan logiknya lah, kalau menceritakan pengalaman saya sendiri, 17 tahun tu hanya memikirkan macam mana cara untuk nak dapatkan kerja ataupun menyambung pelajaran. Belum lagi untuk saya sendiri pun terfikir macam mana untuk saya nak bantu belia lain. Sebenarnya apa kekuatan, daripada mana dapatnya semangat tu, kekuatan tu untuk daripada tapak permulaan awal 17 tahun untuk membantu belia lain dan juga diri sendiri? Okey, kalau nak cerita tentang mana saya dapat kekuatan tu, saya memang seorang yang sangat aktif tau daripada sekolah. Tetapi apabila saya injak ke umur masa Form 4 dan Form 5 tu, saya mula dah tak berapa sangat aktif dalam sukan dan sebagainya. Tetapi bila saya join Persatuan Belia tu, macam mana saya boleh suka, sebab saya memang selalu tercari-cari. Sebenarnya daripada dulu saya masa saya kecil, saya ingat lagi bapa saya pakai baju rakan muda tau sebenarnya. Okay. Cerita dia, saya tengok apa sebenarnya rakan muda dia, dan dulu sebenarnya saya ingat ada iklan pasal rakan muda ni, tapi yang saya tak tahu adalah sebenarnya bapa saya pernah bekerja di IYC, International Youth Centre, dan bapa saya pun aktif Persatuan Belia, tapi saya tak pernah tahu cerita tersebut bila sampailah saya umur 24 tahun. Saya 24 tahun, saya macam kita borak-borak dengan, sebab saya ni memang background family saya, mak bapak saya dia dah berpisah. Jadi bila saya jumpa dengan bapak saya ceritalah yang macam saya aktif belia tu. Dan bapak saya cakap, oh bapak saya pernah bekerja di IYC dan sangat aktif dalam kalau dulu WAY kalau tak silap saya lah. Okay. Jadi masa tu saya nampak, mungkin itu kot yang dapat, macam saya pun ada darah yang memang saya suka bergiat aktif dalam Persatuan Belia, sebab macam bapa saya pun memang aktif dalam program-program belia, dan juga macam mak saya pun dia memang berminat dalam macam kebajikan, dan yang menyebabkan saya memang terdetik nak meneruskan bergiat aktif tu sebab saya ni bukan daripada golongan yang senang tau. Tapi Alhamdulillah bila saya pergi program-program belia yang bagusnya, kita memang program yang saya pergi tu program kepimpinan, tetapi kita juga program yang membantu masyarakat. Maksudnya kita pergi bawa bantuan, kita budak umur 17 tahun, angkat beras, angkat barang-barang nak bagi bantuan tu, kita pergi ke rumah orang-orang yang macam tu tau. Jadi bila kita pergi, saya pernah ada, macam hidup saya pun pernah susah. Saya pernah macam family saya pernah tak ada rumah, saya pernah tidur dekat highway, saya pernah tinggal di flat yang paling kotor di Negeri Sembilan. Kalau pergi memang tak sangka ada orang tinggal dekat situ. Jadi bila saya join masa umur saya 17 tahun, yang bagusnya Persatuan Belia ni, kita tak kisah latar belakang sesiapa. Anak orang kaya ke, anak orang yang T20, B40, ni semua tak kisah. Dan kita pergi sama-sama, kita buat kerja tu. Dan bila saya pergi, saya ingat lagi yang buatkan saya memang nak teruskan join program ni. Bila saya pergi, ada satu rumah ni, dia memang nenek tu jaga 7 orang cucu dia. Dan dia tak ada bilik langsung, dan dia tidur di situ. Dan masa tu saya tengok, kita pernah hidup susah, tapi ada orang yang macam sebenarnya dia lebih susah, tapi yang menyebabkan dia orang kuat adalah macam dia kasih sayang tau antara nenek dia dan cucu-cucu dia. Dan benda-benda macam tu buatkan saya macam okey, saya tak nak berhenti dekat sini, saya nak buat sampai saya boleh jadi saya boleh bangkit daripada hidup saya juga, dan saya boleh bantu lebih ramai orang untuk bangkit daripada hidup mereka juga dan berjaya. Dan Alhamdulillah macam Persatuan Belia saya, Persatuan Belia Tunggal saya, kami ni memang kalau
Kak Ayu tengoklah kita punya kawan-kawan, memang kita bermula daripada budak-budak sekolah yang dulu kita pergi program ni sekadar, kadang-kadang memang tak dinafikan, pergi program ni sekadar memenuhkan kursi je. Tetapi bila lepas program tu, tapi sebelum bermulanya program-program memenuhkan kursi ni, kita lah yang angkat kursi dan susun kursi tu tau. Jadi kita balik pukul 3-4 pagi. Tapi masa tu memang mak saya memang setiap kali call sampai kena bagi alasan lah macam tak siap lagi kerja semua. Tapi benda tu yang menyebabkan saya rasa macam seronok dan kita belajar cara untuk buat program, kita belajar cara untuk arrange, management, dan benda tu kita tak dapat dekat dalam mana-mana kelas. Baik. Kira dalam umur yang 17, 17 itu boleh dikatakan itulah titik bermulanya perubahan terhadap diri saudari Emilia sendiri. Baik, berkenaan dengan MYIC, kalau penonton juga audien yang kat luar sana yang mengetahui, Malaysia ini salah satu sebenarnya negara yang boleh dikatakan secara strategiknya pekerja-pekerja belia itu diletakkan di bawah kerajaan dan juga terus berbanding negara-negara lain. Negara-negara lain ada pekerja belia, tapi dia diwujudkan satu badan dan entiti yang lain dan bukan di bawah kerajaan. Jadi untuk itu berkenaan dengan berdarah, mudahnya berdarah MYYC lah, daripada ayahnya hingga ke anaknya, dan mungkin juga akan disambung selepas ini. Jadi kita ada sedikit sedutan berkenaan apakah MYYC laksanakan. Kita tengok dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahbudin bin Hashim, Presiden MYYC Kebangsaan. Mengharapkan agar tahun baru 2020 nanti kita meneruskan kecemerlangan dan kejayaan MYYC Kebangsaan. Dan sebagaimana yang kita tahu bahawasanya tahun ini 2020 adalah merupakan tahun untuk saya melepaskan jawatan Presiden MYYC Kebangsaan setelah disandang bermula daripada tahun 2014. Pastinya 300 hari terakhir ini menggambarkan banyak perkara yang perlu saya selesaikan. Justru saya berharap sokongan dan dukungan penuh daripada seluruh jawatan kuasa MYYC Kebangsaan, khususnya MYYC negeri dan MYYC kawasan, agar terus menjayakan segala perancangan yang telah pun kita persetujui bersama di dalam AGM kita baru-baru ini. 65 tahun bersatu maju, mengharapkan agar MYYC terus maju pada masa yang akan datang. InsyaAllah pada 300 hari terakhir ini kita akan jayakan MYYC champion kita yang telah pun kita persetujui. 40 orang pemimpin muda yang berumur 30 tahun ke bawah akan kita ketengahkan. Di samping itu kita akan memperkasakan program-program MYYC Care, flagship program di setiap negeri akan kita selaraskan. InsyaAllah saya yakin pemimpin-pemimpin MYYC akan terus menggunakan kreativiti dan akalan mereka untuk memastikan agar MYYC terus berada di hadapan pertubuhan-pertubuhan belia lain dalam negara ini. Kita yakin kita mampu laksanakannya kerana MYYC telah membuktikan bahawa seramai kalangan pemimpin-pemimpin dalam negara ini adalah lahir daripada silam MYYC. Justru saya berharap kita teruskan perjuangan kita di tahun 2020 yang amat mencabar ini dalam kita melaksanakan dan mencapai segala apa yang telah pun kita rancangkan. InsyaAllah, My MYYC 65 tahun bersatu maju. Boleh? Okay, baik. Kita teruskan dengan topik kita. Bila bermulanya bercerita mengenai 17, saya kira saya sendiri yang mendengar dan juga saya rasakan perasaan ini boleh sampai kepada penonton-penonton yang dalam program ini. Betapa seronoknya sekiranya kita dapat membantu orang, malah dia juga merubah keadaan diri kita daripada kita tidak punya apa-apa sehingga kita rasa kita boleh membantu orang lain. Jadi untuk itu saya teruskan dengan pengalaman yang ada, dengan pengalaman yang telah dilalui. Sebenarnya apa yang Cik Emilia nak sampaikan kepada penonton kita, sejauh mana
keadaan belia kita, sepatutnya kita semua ini perlu membantu belia. Kita mungkin sebab Cik Emilia sendiri dalam kelompok belia. So apa yang keadaan belia sekarang yang mungkin nak disampaikan di luar sana, keadaan belia yang perlu semua masyarakat tahu sekarang. Keadaan belia, realiti keadaan belia hari ini. Okey, sebab kalau kita nak tahulah macam orang sebenarnya belia yang menyertai Persatuan Belia tak banyak pun. Tak silap saya, maafkan kalau saya salah fakta, tapi kalau kat dulu tak sampai 20% pun yang menyertai Persatuan Belia. Tetapi bila kita dah masuk Persatuan Belia, baru kita tahu, baru kita nampak kekuatan suara Persatuan Belia tu dalam sebenarnya maksud saya kekuatan suara Persatuan Belia dalam pelaksanaan dasar-dasar yang dijalankan oleh kerajaan tau. Sebab apa? Sebab okey macam ni, masa saya bermula sebagai maknanya belia akak umbi, dan saya banyak pergi ke program-program yang dijalankan oleh KBS, yang mana masa tu dikenali sebagai ada satu Akademi Pembangunan Belia Malaysia. Dan sebenarnya saya pun pelik kenapa APBM ni saya tak tahu apa cerita tak terus maknanya tak terus dilaksanakan lah. Sebab apa? Yang bagusnya tentang Kementerian Belia dan Sukan dekat Malaysia ni, yang bagusnya tentang Malaysia, yang ramai orang sebenarnya rasa macam apa sebenarnya kerajaan Malaysia buat. Tapi sebenarnya apa yang bagus, KBS ni dia banyak sebenarnya program-program pembangunan belia, program kepimpinan, program rekreasi, program TOT dan sebagainya, yang mana dia diberikan secara percuma kepada belia-belia. Tapi ramai orang sebenarnya tak nampak benda tu. Dan bila kita pergi program-program tersebut, kita belajar. Macam saya memang seorang yang sangat aktif bersukan lah. Dulu saya memang suka pergi daki gunung semua. Tapi tak adalah daki sampai belum lagi lah pergi Gunung Jerai semua. Gunung dekat Negeri Sembilan je lah kat you. Tapi yang bagusnya, bila saya pergi program mendaki tu, saya pula buat program untuk budak-budak belia ni. Jadi itu sebenarnya program-program yang dijalankan oleh KBS yang banyak ajar saya tentang benda-benda tersebut. Saya pergi program kursus kepimpinan di APBM, yang mana sekarang saya pun tak tahu apa isu, apa yang sekarang ni ada ke plan baru nak buat baru ke APBM dan sebagainya, itu saya tak tahu. Tetapi benda-benda macam tu tak dapat dekat luar negara. Contohnya orang nak pergi summer camp, dia kena bayar sampai beberapa ratus untuk pergi. Tapi dekat Malaysia kita sebenarnya dah ada program-program percuma. Dan apa yang saya nampak, dia ada gap tau di antara Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Belia. Sebab apa? Contohnya, saya memang daripada dulu saya join Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda, ARPRM. Tetapi ataupun lebih dikenali sebagai the Duke of Edmonds Award. Masalah dekat Malaysia, saya tengok ARPRM ni walaupun dia dikiranya diiktiraf dalam sekolah, tetapi sekolah masih tak nampak tahu signifikan kepentingan program-program ni. Jadi apa yang berlaku bila kita masuk ke sekolah, kita nak minta buat program bersama pelajar-pelajar ataupun kita nak bawa pelajar-pelajar pergi program-program KBS, dia macam ada sistem kerana birokrasi yang sangat teruk lah. Bukan saya nak cakap sangat teruk macam tak adil lah, tapi sangat susah lah. Sebab macam kita adalah dua separate entity, padahal kita ni adalah kementerian dan kementerian yang memang nak buat benda ni. Cuma saya nampak lah ada perubahan lah sekarang. Maknanya ada sekolah-sekolah yang mana dia yakin lah akan relevannya ARP ni. Tapi kalau masa dulu memang benda tu sangat susah lah. Macam cikgu macam tak percaya dan sebagainya. Tapi apa yang kita lihat, kalau kita tengok sekarang, sebenarnya macam saya belajar dekat universiti juga ya. Saya belajar kat universiti, tapi apa yang saya boleh cakap sebenarnya orang macam budak-budak yang join Persatuan Belia ni, mereka ni lebih pandai bawa diri dan boleh maknanya soft skill diorang tu ada lah. Dan bila soft skill diorang ada, kita campak kat mana-mana pun kira boleh hidup.
Itulah maksudnya macam dia orang boleh hidup. Jadi itu yang sebenarnya kepentingan kenapa orang kena start join Persatuan Belia, program-program belia. Dan alhamdulillah sepanjang saya aktif dalam Persatuan Belia, saya dapat pergi ke program-program yang mana saya dijemput menjadi panel ataupun saya dijemput untuk memberikan buah fikiran saya untuk bila mereka tengah nak buat satu-satu dasar, dia panggil kita sebagai apa panggil macam responden lah, okey, ataupun macam penambahbaikan dalam dasar tersebut. Dan masa tu saya nampak penting sebenarnya kita join Persatuan Belia. Sebab apa? Kalau kita orang yang memang betul-betul nak membangunkan belia di Malaysia, kita bila kita masuk Persatuan Belia, suara kita lebih kuat dan kita boleh sampaikan apa yang kita, maknanya apa yang saya alami tu saya boleh cakap dekat dalam program-program tersebut dan suara saya tu diambil kira. Jadi sebab itulah pentingnya untuk orang masuk Persatuan Belia. Jadi itu apa yang saya rasalah. Okey, baik. Cik Emilia, itu kita katakan apa orang kata kelebihan sekiranya belia-belia dekat luar sana masuk dalam Persatuan Belia. Tapi hakikatnya tadi macam Cik Emilia saya sebutkan sekali lagi berkenaan dengan tak ada kesinambungan daripada Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Belia dan Sukan. So seolah-olah dia tidak bersekali. Betul. Jadi sebenarnya adakah benda ini yang menjadikan proses iaitu pembangunan belia, iaitu bila nak membantu-bantu belia ni, belia tidak tahu ataupun dekat mana lopongnya masalah sekiranya sebab terlalu banyak macam Cik Emilia kata tadilah ada untuk TOT ada, tapi benda tu tak tahu dan dekat mana lopongnya sebenarnya. Lagi-lagi kalau yang tak tahu dan macam saya nampak lah sebenarnya realiti program-program belia kadang-kadang tangkap muat. Tetapi kita tak boleh nak cakap benda tu salah juga sebab mungkin orang yang kita tangkap muat tu tiba-tiba rupanya dia minat nak pergi program-program tersebut. Cuma apa yang saya nampak dekat sini antara macam kelemahan lah, memang kita nampak ada peningkatan. Tetapi kalau ikutkan kita dah berapa lama dah sejak penumbuhan KBS ni, kenapa perkara tu masih lagi berlaku? Dan kalau kita tengok sekarang pun macam program ARPRM, walaupun program ARPRM ni dilihat memang kita dah capai banyak dah, kira ramai dah, kira dah ribuan dah peserta ARP di Malaysia di bawah KBS. Tetapi kita tak tengok sejauh mana pencapaian mereka selepas ARPRM tersebut. Itu sebenarnya lebih penting. Sebab program tersebut dah bagus, tapi apa yang dilakukan oleh peserta-peserta ini lepas mereka habis buat ARP tu, dan itu sebabnya kenapa pentingnya mereka yang buat ARP pun untuk join Persatuan Belia. Dan bagi saya, kalau kita tak join Persatuan Belia, tak sertai Persatuan Belia pun, at least kita buat sesuatu untuk kita memastikan yang ilmu yang kita dapat masa program-program tu kita dapat bagi kepada orang lain. Yang itu yang paling penting lah sebenarnya. Dan sebenarnya saya nak bercakap jugalah tentang macam saya tengok persatuan-persatuan belia, antara sebab utama kenapa ada setengah orang tak berminat lagi dengan Persatuan Belia sebab kadang-kadang Persatuan Belia ni dia dah boleh kata tak unik. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab semua orang dah mula asyik nak buat program yang sama. Semua orang nak buat program yang kita seolah-olah kita ni Persatuan Belia ni dah jadi macam competition tau. Macam dah jadi kompetitor antara satu sama lain, padahal sebenarnya Persatuan Belia ni, setiap Persatuan Belia adalah unik dan patut melengkapi antara satu sama lain. Jadinya macam contohnya MYC, apa yang MYC buat adalah kita dikenali sebagai kilang kelahiran pemimpin. Jadi kita punya fokus utama MYC adalah dalam melahirkan pemimpin-pemimpin muda. Macam sebelum ni kan ada isu bila umur belia turun umur 30. Ramai orang marah. Tapi bagi saya, nak tak nak kita kena move forward. Kita dah tak boleh nak tak boleh orang umur 40 je. Sebab apa umur 40? Sebab orang umur budak belia umur 30 masih baru, ada yang baru habis belajar, baru nak start kerja, struggle. Betul. Tapi kalau kita asyik nak cakap, ada je alasan yang kita nak bagi, yang nak cakap. Macam saya dah umur 28 tahun, lagi 2 tahun saya akan ambil umur belia. Okay. Jadi
masa tu saya dah boleh move forward dan sebab tu saya join NGO yang bukan belia. Jadinya kita kena fikir macam mana kita nak lahirkan lebih ramai pemimpin muda. Kita takkan kita macam contohnya program-program antarabangsa, orang yang kalau kita tengok negara-negara yang pergi, umurnya yang pergi umur 25, 24, tapi kita wakil daripada Malaysia yang pergi umur 40. Jadi dekat situ nampaklah macam Malaysia ni dah tua ke belia dia? Tapi dia ada kebaikan dan keburukan. Cuma kalau maksudnya bila dah dunia nak mahukan begitu, jadi kita kena sediakan belia kita begitu. Jadi macam dekat dalam MYC saya cerita sikit lah kan. Macam MYC kita ada MYC Champion, yang mana MYC Champion ni kita dah buat persiapan. Masa bila mana kita dapat tahu sahaja umur belia akan diturunkan sehingga 30. Kita dah bersedia dengan MYC Champion, kita dah letakkan yang umur bawah 25 untuk mula train diri mereka supaya lepas ni bila kepimpinan baru di peringkat kebangsaan pun kita dah bersedia untuk lepaskan kepada umur yang lebih muda. Sebab apa? Itu saya faham ada antara benda yang orang macam ramai orang risau sebenarnya. Sebab persatuan-persatuan belia lama seperti ABIM, 4B, GPMS, MYC, kita bukan persatuan tunggal macam bukan persatuan dekat macam contohnya persatuan kecil saya dekat Seremban, bukan. Ada aset. Lepas tu kelab dengan kelab beratus berdana dan berdana dapat wang daripada pentadbiran daripada KBS. Jadi sebenarnya kita perlukan orang yang boleh sebenarnya nak kawal selia benda-benda tu. Jadi saya rasa itu antara kerisauan lah. Tapi kalau kita bagi preparation, persiapan, maknanya sebab tu lah kursus-kursus yang mungkin KBS boleh fikirkan, kursus-kursus baru seperti kursus untuk maknanya untuk menyelia organisasi. Maknanya saya ada jugalah pergi program-program KBS yang sekarang ni, yang mana dibuat kursus kepimpinan, kursus organisasi. Tapi sebenarnya yang paling penting mungkin ada juga macam modul khas untuk cara kita mengawal pembelanjaan, dan paling penting adalah cara kita mencari dana. Sebab seperti kita tahulah panjang sangat saya cakap. Macam yang saya tengoklah bila kerajaan bertukar adalah jadi isu bila adalah kita tak dapat peruntukan macam dana pentadbiran, tetapi dan benda tu menyebabkan banyak persatuan belia tutup dan banyak persatuan belia, pertubuhan belia mati, ataupun ada yang hidup segan mati tak mau. Benda tu memang berlaku. Tapi apa yang saya tengok, kita tak ajar persatuan belia untuk cari dana selain daripada dana kerajaan. Kita terlalu macam mengharapkan dana kerajaan sampai kita dah tak ada, bila dah kerajaan dah berhenti bagi duit, kita dah tak boleh nak buat program. Tapi itu adalah satu konsep yang salah. Sebab sebenarnya dekat Malaysia sendiri kita banyak syarikat-syarikat swasta, dan bukan itu saja, kita boleh patutnya modul yang kita bagi tu cara nak cari dana selain daripada kerajaan. Dan juga macam saya pun tak faham, contohnya macam persatuan belia, sebenarnya patutnya persatuan belia dah boleh ada tax exemption sendiri. Macam MYC kita sebenarnya dah lama ada tax exemption, tapi ada pengecualian cukai lah. Tapi ada setengah persatuan belia macam saya tak faham kenapa bila mereka nak minta pengecualian cukai adalah jadi satu kepayahan, padahal benda tu yang boleh menarik minat syarikat untuk nak bagi sponsor kepada mereka ni. Jadi saya rasa itulah dua benda, memang kewangan punya modul dan modul cari dana. Itu yang perlu diajar kepada persatuan belia sekarang, supaya kita bila misalnya lah kita dah tak dapat nak dana daripada kerajaan, kita masih lagi boleh survive untuk kelangsungan lah. Cumanya belia. KBS perlu bagi dana pentadbiran. Sebab apa? Sebenarnya kalau kita nak rolling balik duit dana pentadbiran, sebab dana pentadbiran ni untuk maknanya internal punya staff, bayaran kepada staff dan sebagainya. Jadi dan kita even Majlis Belia Malaysia pun kita ni ada akta. Jadi adalah salah untuk sebenarnya KBS untuk tak bagi dana pentadbiran tu, bagi pendapat saya lah. Baik, terima kasih.
berkenaan dengan tadi ni, bila kata boleh nak menyertai sebab satu demi kelangsungan lah kepada kelab-kelab belia, dan juga tadi pun diceritakan apa kelebihan MYC. Boleh ceritakan macam tadi ni, kita tak nak kelab-kelab yang ada membantu belia di luar sana dia jadi kompetitor. Dia sepatutnya betul. Dia menjadi melengkapi melengkapi satu sama lain. Jadi untuk Cik Amelia sendiri, pandangannya apa yang kat luar sana untuk diberitahu apa keistimewaan MYC. Mana tahu selepas ni mungkin ada yang dekat luar sana nak mohon untuk menjadi ahli kelab macam mana. Boleh untuk ceritakan keistimewaan dan juga macam mana kalau dia nak sertai program-program anjuran MYC malahan untuk menjadi ahli baru. Okey. MYC ni apa yang uniknya, kita macam saya cakap tadi lah, kita sebenarnya adalah kelab-kelab tunggal yang kita gabungkan dan menjadi satu entiti besar. Jadi kita contohnya siapa yang nak join, dia bolehlah join persatuan kelab tunggal, ataupun misalnya lah anda ada contohnya 7 orang. 7 orang tu dia memang share satu minat yang sama, dah boleh buat persatuan sebenarnya. Dan persatuan tu boleh gabungkan dengan MYC supaya kita ni MYC di peringkat negeri dan peringkat kebangsaan, kita membantu, maknanya memantau dan mengajar mereka cara-cara untuk cari dana, buat program. Sebab sebenarnya nak buat program bukan satu benda yang mudah bila kita dah faham konsep, tapi sangat susah bila kita tak tahu. Jadi itu fungsi MYC. Kita bukan maknanya macam saya ada persatuan belia saya sendiri, iaitu Persatuan Belia Warisan Perdana. Saya tak perlu letak nama persatuan saya Persatuan Belia Warisan Perdana MYC. Tapi saya boleh share, maknanya bila saya buat program saya boleh letak logo dan sebagainya. Jadi nampaklah yang program saya tu program maknanya kuat. Jadi kalau siapa yang nak join, sama ada boleh je, kalau kita tak tahulah persatuan-persatuan tunggal dekat negeri masing-masing tu, boleh pergi je MYC channel. Kita ada sebuah page memang MYC channel yang itu pun idea Presiden dan juga SUK kami. Dan dalam MYC channel tu boleh je just inbox je, okey, tanya, okey, nak jadi ahli lah macam mana. So kita boleh nasihat, maknanya dia dari kawasan mana, dekat mana, dan kita boleh masukkan dia dekat persatuan tunggal yang sepatutnya dan join MYC negeri. Sebab macam dekat MYC pula, kelebihan macam apa uniknya MYC juga, setiap MYC dekat setiap negeri adalah berbeza. Itu yang saya nampak. Macam sebagai contoh lah, saya MYC Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan kita memang banyaklah program-program kepimpinan. Kita moto kepimpinan. Kita buat MPZ, Memperkasa Penakuda Zaman, yang mana program tu kita memang latih lah. Kita buat kalau orang nak tahu, model dia macam lebih kurang macam sekarang ni dekat KBS My Corps. Ada kita macam memang kena cari funding sendiri, duduk di hutan dan sebagainya itu. Tapi berbeza pula contohnya di Negeri Perlis. Negeri Perlis dia fokusnya adalah lebih kepada muzik. Jadi memang ramai yang dekat situ memang siap ada orkestra, memang sangat menarik. Saya memang dah pergi dah semua negeri punya MYC dan mereka memang ada uniknya. Macam di Kelantan pula, kebajikan, dia ada rumah asnaf sendiri yang memang setiap minggu, setiap hari Jumaat, hari Jumaat tak salah saya, memang dia bagi makan kepada golongan-golongan asnaf di sekitar. Dan macam di Johor, dia ada jambore. Memang dia setiap negeri tu dia memang ada satu program unik yang memang tak sama langsung dengan negeri lain. Jadi itu yang uniknya MYC dekat negeri-negeri tu, yang bila saya pergilah, dan memang sangat seronok lah kalau kita pergi sana. Dan yang paling best, apa yang bagus tentang MYC macam saya, contohnya bila saya buat program, kita ni satu keluarga besar MYC tau. Kita kat mana-mana, contohnya kalau kita tiba-tiba sesat dekat negeri mana-mana pun, kita boleh sentiasa call kawan-kawan kita dekat sana dan dia orang boleh datang dan membantu kita lah. Itu yang best sebenarnya bila kita join Persatuan Belia. Bukan saja MYC tapi juga persatuan belia lain. Maknanya kita ada kita ni macam seolah-olah satu keluarga besar belia, yang mana kita mengenali satu sama lain. Dan walaupun kalau kita tak kenal pun, tapi contohnya bila kita boleh sentiasa
kita boleh sentiasa, contohnya kalau kita nak buat program dekat tempat lain, kita boleh call dia orang dan cakap okey boleh, dan dia akan cakap okey kita boleh tolong buat program macam ni. Dan itu yang bestnya pasal MYC dan juga MYC secara individu dan juga persatuan belia lain jugalah sebenarnya. Okey, semudah tu penonton. Semudah tu. Kalau nak jadi ahli baru selepas ni boleh terus ke MYC channel, inbox saja. Nanti akan dinikan lah macam mana, sama ada di negeri. Kalau ikutkan tadi terlalu banyak lah benda-benda program-program yang berada di negeri. Cumanya memandangkan kita ni tahun ini, tahun 2020 yang sangat mencabar bagi kita. Apa program-program yang MYC inisiatif langkah baru untuk norma baru bagi masyarakat Malaysia dalam bantu belia dalam pasca COVID sekarang? Okey, macam di MYC sendiri, bila terjadinya COVID, kita pun ada juga buat program iaitu masa mula-mula terjadinya COVID, adalah dekat setiap negeri kita dia adalah lancarkan inisiatif buat face shield dan bagi bantuan kepada hospital sebab masa tu memang sangat kekurangan. Dan saya berterima kasih jugalah dengan NGO yang saya baru join, Brigade Negaraku, sebab kita pun ada buat collaboration dengan Persatuan Tunggal Saya, yang mana memang kita buat bukan memang puluh ribu, saya dah tak ingat dah, 30,000 macam tu kot, 60,000 face shield, 30,000 set PPE, saya tak ingat, tapi memang itu berjaya dihasilkan lah yang kita buat. Dan macam MYC dekat negeri lain sendiri ada yang buat program-program bagi bantuan makanan lah, sebab kita tahu masa COVID, masa mula-mula terjadinya COVID, PKP pula memang sangat mencabar. Jadi apa yang mereka buat, mereka kumpul dana dan dana tersebut beli barang-barang keperluan. Dan kita pun antara salah satu langkah yang kita buat, kita bukan macam bagi macam tu je, kita call dan tanya apa sebenarnya yang mereka perlukan, sebab setiap keluarga apa yang mereka perlukan lain tau. Jadi betul. Dan selain tu pun makanan yang kita nak bagi pun kita bukan fokus pada makanan kering sahaja, tapi makanan basah juga, sebab yelah takkan hari-hari nak makan sardin kan. Macam tu lah. Jadi kita cubalah buat benda tu. Selain tu untuk program, bila kita dah tak ada program ni, apa yang kita buat juga, kita buat macam ni lah, buat bicara tapi secara online, yang mana kita panggil apa yang MYC buat adalah kita panggil anak-anak muda, usahawan muda untuk berkongsi, maknanya mempromosi produk-produk mereka di MYC channel lah. Yang itu antara yang kita buat. Promosi tu maksudnya boleh jual beli lah dalam channel? Tak, tapi kita berbual, tapi kita ceritalah produk apa yang mereka tengah buat. Macam memang sangat menarik. Ada salah satu yang saya interview ni, dia buat jingles. Jingles tu kalau nak tahu, macam contohnya sebelum nak sama ada lagu produk kan, yang macam contohnya macam lagu Exia yang mari Tuhan buat, itu lagu tu. Dan juga macam kalau contohnya bila nak mula iklan, dia ada satu trademark suara lagu dia tu, itu jingles. So dia ceritalah dekat kita di dalam PKP macam mana dia run dia punya bisnes tu. So memang sangat menarik. Dan alhamdulillah lah orang yang menonton pun boleh tahan jugalah orang yang menontonnya. Dalam pada tu dengan PKP ni, selain daripada bantuan dan juga program online seperti ini, apa di masa depan bagi MYC, program yang MYC memikirkan untuk langkah seterusnya kalau sekiranya norma baru ni dia akan berpanjangan? Mungkin bantuan tu akan diteruskan, tapi kalau ada inisiatif lain yang dibincangkan. Okey, macam yang sekarang dalam perancangan, sebenarnya kita sedang nak buat, sebab sekarang ni dah jadi norma baru kan. Jadi kita cuba nak fokuskan untuk macam mana kita nak memaksimumkan sepenuhnya media sosial kita. Jadi macam saya cakap lah, selain buat bicara, kita nak sebab program dah tak dapat nak buat, jadi kita kena fikirkan cara lain macam mana kita nak buat program secara atas talian. Jadi itu yang sedang kita fikirkan sekarang, dan mungkin lepas ni kita akan buat lebih banyak program-program macam talk show, webinar, online webinar, dan macam tu lah. Sebab dan mungkin kita akan try juga buat
Sebab contohnya macam program kan, bila kita tak dapat nak buat, contohnya kalau dulu kita ada Hari Sukan Negara, Hari Belia dan sebagainya kan. Jadi apa yang kita buat, kita cuba adakan macam pertandingan atas talian. Maknanya sekarang ni dia buat je daripada rumah dan dia up dekat dalam social media dan kita judge daripada situ. Selain tu contohnya macam kita buat webinar tapi dekat dalam ataupun saya ada tengok lah yang saya dalam perancangan maybe nak buat macam makan malam online ke. Saya tengok ada orang bagi idea benda tu dan saya rasa macam sebenarnya okey, mungkin kita boleh buat benda-benda macam tu. Tapi kita kena, sekarang ni bagi saya nombor baru, kita tak nak kita kena memaksimumkan sepenuhnya penggunaan social media dan juga online media lah, macam website dan sebagainya lah. Dan kalau kita tak, sebab kita tak nak kita tapi nak tak nak contohnya macam sukan dan sebagainya, kita kena juga fikirkan sebab ada orang mungkin kekuatan dia dalam bersukan dan sebagainya, takkan sampai bila tak nak buat contohnya perlawanan bola dan sebagainya kan. Memang benda tu kita nampak satu kesusahan, tetapi kita dah boleh fikir dan kita boleh brainstorm macam mana cara terbaik untuk kita adakan contohnya perlawanan bola, tetapi nak bagi betul-betul penjarakan fizikal tu berlaku. Maksudnya bukan sekadar dalam gambar je kan, tapi macam mana kita nak pastikan penjarakan fizikal tu berlaku. Sebab masa saya pergi di saya pernah join kapal belia Asia kan, tahun 2016, SEAP. Kalau kita belajar dengan orang Jepun ni, mereka memang belajar benda tu dan kita boleh belajar daripada mereka macam mana dia orang buat untuk pastikan bila ada benda perkara macam ni berlaku, macam mana dia orang betul-betul buat penjarakan sosial dan sebagainya. Yang itulah kita kena fikirkan jugalah. Berkenaan dengan majlis makan malam secara online. Mungkin lepas ni MYC boleh menjadi rintis viral punya makan malam kalau dibuat secara online. Baik, dekat chatting ni kalau boleh tengok adalah ramai rakan-rakan daripada MYC Jerai pun cakap dah tengok, dan juga ada juga komen-komen berkaitan dengan don't wait for fund or government any private agency, now is time to use club. Yelah, now is the time youth club in Malaysia explore fundraising ideas. That is what I meant earlier when I talk about it. So memang kita perlulah, kita dah perlu cari dana daripada luar, bukan kita mengharap sebenarnya daripada bantuan kerajaan. MYC sekarang lah, titiknya sekarang, adakah MYC masih bergantung 100% dana daripada kerajaan, ataupun MYC dia ada percentage yang dapat daripada luar, daripada perniagaan kan, apa-apalah? Memang macam MYC sendiri, kita tak nafikan bila masa kita tak diberi dana untuk pentadbiran. Memanglah macam satu kekesalan lah dekat situ, kekecewaan di situ memang tak dinafikan, sebab itu adalah hak kita. Tapi bukan kita gunakan duit itu untuk berjimba-jimba, bukan. Kita gunakan duit itu memang purely untuk pentadbiran. Sebab apa? Duit yang kita dapat daripada kerajaan itu adalah dana pentadbiran. Jadi dana tu untuk kita bayar kepada staff. Jadi tapi alhamdulillah macam MYC sendiri, kita pun macam sebelum ni saya ada bila kita tak dapat dana, tapi kita buat banyak program. Macam MYC Selangor dia ada buat dengan The Herbs, macam saya sendiri MYC Champion kita buat dengan Maidin, kita collaborate dengan Maidin untuk buat program. Adalah macam-macam lah. Dan selain tu juga macam MYC sendiri, kita pun ada perniagaan lain lah yang social enterprise. Saya rasa sebenarnya Persatuan Belia dah boleh memikirkan ke arah tersebut. Maksudnya social enterprise, macam mana kita nak generate lebih banyak duit daripada duit yang kita ada. Yang itulah. Jadi kalau ikutkan, alhamdulillah, memang tak nafikan ada sedikit terjejas, tapi tak adalah sampai kita tutup. Lah. Dan sekarang pun macam MYC sendiri, kita dah berpindah ke tempat baru dan kita memang ada dalam perancangan untuk membina semula lah hotel MYC. Kalau nak tahu, MYC kita ada hotel. Wisma Belia di Jalan Syed Putra, dan kita memang rancang untuk buat balik
dan doakanlah kami. InsyaAllah. Kita selain daripada frontliner yang ada kat luar sana, dikira hari ini daripada zaman berzaman pun pekerja belia ni adalah frontliner. Betul. Inilah orang-orangnya, kerana belia ni dia akan sampai capai tahapnya yang bukan belia. Betul. Dan inilah pemimpin-pemimpin, bakal pemimpin. Jadi saya kira masa mencemburui kita, dan juga kat sini kita ada sedikit sedutan video berkenaan dengan apa yang dilaksanakan dari sepanjang tempoh PKP bermula daripada awal tahun hinggalah sekarang. Kita tengok video tersebut. Kita pun tak tahu, tiba-tiba motor semua sudah naik penuh. Lepas tu kita orang kasih naik, anak semua kasih naik. Kita dalam perjalanan menuju ke rumah pelajar mangsa banjir. Terdapat 5 buah rumah, 5 buah keluarga. So total kesemua ke daerah serempat kita mempunyai 180 biji bantal. Yang ni ada beberapa buah rumah lah. So terima kasih kepada para penyumbang yang terdiri daripada Persatuan Belia Pak B, daripada pengakap dan guru-guru dan juga pihak biji sekolah dan kaki tangan sekolah. So sekian, terima kasih. Jom menyumbang. Baik, itu VT tadi sedikit serutan berkenaan kerja-kerja belia, usaha-usaha dalam membantu sepanjang tempoh PKP. Jadi untuk itu, kalau kita lihat Cik Milia, komen-komen yang ada dalam VT, terima kasih kepada komen-komen yang dilemparkan dalam chat. Antaranya kita sedikit berkenaan dengan Cik Idris Makno berkenaan dengan
Tadilah yang NGO. NGO tu kan, betul, Dr. Idris dia mengatakan yang cadangan yang diberi tidak terlalu berbeza. Saya memang akui perkara ini. Itulah perlunya, macam saya cakap lah, Majlis Perundingan Belia kan. Kita tengok, kita ada Majlis Perundingan Belia, tetapi sejauh mana keberkesanan Majlis Perundingan Belia? Sebab sekarang kita dah ada Parlimen Belia juga, tetapi sejauh mana sebenarnya keberkesanan Parlimen Belia? Tapi kita kena ingat, Parlimen Belia adalah sebuah program. Majlis Perundingan Belia ni kita bawa akta. Jadi tapi okey, ni pengalaman saya lah kan. Saya pergi Majlis Perundingan Belia. Kebanyakan bila Majlis Perundingan Belia ni diadakan, satu, kadang-kadang pegawai kerajaan yang datang, dia datang tu sekadar datang je. Ini tak dapat nafikan Jadi saya pun tak nampak bila kita menyuarakan sesuatu. Memang ada jugalah yang kita tak nafikan daripada Persatuan Belia yang datang sekadar datang je. Tapi bila sebenarnya platform tu untuk kita suarakan apa masalah kita di peringkat akar umbi, tetapi tidak digunakan sepenuhnya. Sebab ada yang kadang-kadang datang level officer yang tak boleh buat keputusan pun. Saya sangat hargai jabatan-jabatan yang datang yang memang betul-betul nak dengar suara kami, yang memang betul-betul nak membantu. Tetapi malangnya realiti, ramai datang sekadar datang dan untuk memenuhi syarat sahaja, dan kadang-kadang apa yang kita suarakan tu tak dibawa pun sampai ke atas. Jadi kita tak, sebab itulah menyebabkan macam keberkesanan program tu tak ada tau. Dan lagi satu, bila ada program nak kena laksanakan, nak capai KPI, baru datang kepada kami. Jadi benda tu sepatutnya tak berlaku lah. Kita dah berpuluh tahun dah, kementerian dah berpuluh tahun, persatuan dah berpuluh tahun, tapi kalau perkara sama kita tak dapat nak tangani, saya pun memang tak tahulah macam mana. Jadi memang saya setujulah apa yang Dr. Idris ni katakan. Tapi saya nak komen yang ada seorang, saya rasa ada cakap ada orang sukarela, tapi ada orang nak join sesuatu seperti peruntukan kewangan, populariti jawatan, dan ada juga nak mileage politik. Pandangan saya, okey, saya merasakan Persatuan Belia ni adalah sebenarnya Persatuan Belia ni adalah platform melahirkan pemimpin tau. Sebab macam kita boleh lihat, kalau kita tengok balik kepada sejarah, banyak pemimpin-pemimpin politik, tidak kira DAP, UMNO, PAS, PKR, malah Bersatu, adalah ramai yang datang daripada Persatuan Belia. Jadi sebenarnya tak ada masalah pun untuk mereka menggunakan platform Persatuan Belia ni untuk maknanya maju ke hadapan. Tetapi yang menjadi sepatutnya, bila mereka masuk Persatuan Belia ni, mereka yang perlu cari dana untuk bawa masuk kepada Persatuan Belia dan gunakan dana tersebut untuk program. Bukannya dana yang diberi kepada Persatuan Belia tu mereka ambil dan gunakan untuk program-program politik. Itu sebenarnya tak betul. Jadi bagi saya tak ada masalah untuk orang yang nak join Persatuan Belia, kita dalam Persatuan Belia pun macam dalam MYC, kita ada juga orang yang menyokong PKR, ada juga orang yang menyokong UMNO, ada orang yang menyokong PAS, dan ada juga orang yang menyokong Bersatu. Tetapi kita tak nafikan lah dalam setiap persatuan tu mestilah ada majoriti. Cuma cara kita nak handle that situation, macam nak menangani, janganlah kita terlalu obses dengan parti sampai kita nak bergaduh dengan kawan, nak nak cakap tak boleh, persatuan aku punya parti, persatuan kau parti. Itu dah salah konsep lah. Sepatutnya sebenarnya Malaysia kita dah kena matang dalam berpolitik. Walaupun sebab apa yang kita tengok sekarang, keadaan politik sekarang, semua orang sebenarnya kita dah tak boleh obses pada parti politik. Kita sebenarnya kena fokus pada ideologi parti tu. Itu yang lebih baik. Maknanya untuk pembangunan dan sebagainya, itu yang kita perlu fokuskan. Jangan terlalu obses parti sampai last Persatuan Belia entah ke mana, NGO lain entah ke mana, pembangunan belia entah ke mana. Itu yang paling penting sebenarnya. Baik, terima kasih Cik Emilia. Jadi kepada penonton di luar sana dan juga belia-belia di luar sana, Persatuan dan Kelab Belia ini bukanlah satu platform untuk kepartian. Yang tu yang penting. Sebab saya kira ramai juga belia-belia yang kat luar sana, dia tak nak join ni NGO atau senang kata NGO malah yang dah sedia
lagi dilihat seperti mana ke situ. Jadi mana belia-belia yang tak berminat untuk berparti, maka dia tak nak join sebab Dia tak dia nak kata join, itu betul. NGO untuk parti, Untuk bukan parti. untuk pembangunan belia. Jadi itu perlu diperbetulkan juga kepada kita dan juga kepada orang di luar sana, malah juga orang di dalam NGO sendiri. Baik, kita di penghujung di saat-saat penghujung rancangan ni, saya serah sedikit masa untuk Cik Emilia sekiranya ada saranan ataupun sedikit kata-kata ataupun harapan kepada orang di luar sana, kepada masyarakat, betapa pentingnya untuk membantu belia dan betapa pentingnya untuk kita menjadi pekerja belia. Silakan. Okey, harapan saya adalah kita kepada semua yang menyertai Persatuan Belia, kita jangan terus give up. Tapi saya percayalah orang yang menyertai Persatuan Belia ni bukan orang yang mudah menyerah, sebab kalau kita tengok dekat Persatuan Belia ada yang bekerja tapi bila waktu hujung minggu tetap program-program belia, waktu malam tetap pergi program-program belia. Kita tak dapat duit tau sebenarnya. Ramai orang ingat bila kita join Persatuan Belia kita dapat duit dan sebagainya, tapi tak. Malah kita sendiri keluarkan duit. Macam saya sekarang, saya bekerja di Akademi Sains. Alhamdulillah lah, semacam CEO saya dan rakan-rakan saya, mereka juga sangat supportif dalam menyokong saya lah untuk meneruskan perjuangan saya dalam sebagai aktivis belia. Jadi itu pun paling penting. Dan kalau kita tengok kita kena pandai manage masa dan pandai manage kewangan jugalah, sebab nak tak nak bila kita dah mula join Persatuan Belia, even NGO belia, ataupun bila kita dah habis umur belia pun kita akan meneruskan dalam NGO lain, kita akan keluarkan banyak duit kita sendiri. Dan sebenarnya pengurusan kewangan tu sangat penting lah. Dan sebab itulah macam saya cakap tadi, Persatuan Belia kena mula cari dana, bukan tidak bergantung pada kerajaan. Dan harapan saya agar sesiapa yang menonton ni boleh dapat lagi banyak inspirasi lah, maknanya tak give up dalam Persatuan Belia. Dan siapa yang nak join kami, saya sangat alu-alukan sebab kita memang sebuah keluarga besar. Dan kita tak memilih siapa yang nak join. Dan satu lagi Kak Ayu, saya nak cakap lah, sebab macam saya di Negeri Sembilan, persatuan saya dan juga bersama dengan Brigade Negaraku, kita sedang kumpul dana untuk beli bantal, sebab macam kita tahu dekat Negeri Sembilan dah lah ada isu COVID. Lepas tu isu banjir pula. Jadi mereka sangat perlukan macam bantal lah. Alhamdulillah kita dapat daripada Das Abdul bantal 80 biji. Memang dia bagi, dan tapi kita pun ada dah beli bantal, beli juga bantal. Jadi siapa yang nak menderma tu bolehlah terus PM kami di Facebook kami, dan bolehlah nanti kita share Facebook MAYC Facebook MYC boleh, Facebook Brigade Negaraku pun boleh. Nanti kita bolehlah share poster tu kalau ada yang nak membelinya. Okey. Baik, terima kasih. Terima kasih juga kita ucapkan kepada panel jemputan kita, iaitu Cik Emilia Jusniza, kerana sudi meluangkan masa untuk 1 jam bersama kita. Terima kasih juga kepada penonton-penonton dekat luar sana, belia-belia dan juga mungkin bukan belia. Siapa saja yang menonton, kita ucapkan terima kasih. Kita doakan ya Cik Emilia, sekurang-kurangnya perkongsian ini menjadi satu platform supaya tuan-tuan dan puan lebih mengenali apa kerja-kerja yang di belakang takbir. Kerana hari ini tanggungjawab untuk membangunkan belia bukan tanggungjawab perseorangan, dia adalah tanggungjawab kita semua. Cik Emilia, saya dan juga saudara-saudari yang kat luar sana. Jadi untuk itu, kita rasa tamat saja kita di sini. Kita masih belum menang dalam menentang COVID. Jangan lupa pakai topeng muka, kerap basuh tangan dan juga jarakkan jarak sosial anda. Jadi dengan itu kita tamatkan program ini. Semoga kita jumpa lagi dalam platform yang sama pada minggu depan. Kita ada satu lagi bual bicara berkenaan integriti, iaitu yang mana satu dahulu dan sekarang, 17 hari bulan jam 10 pagi. Dengan itu kita tamatkan. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.